Okey, hai, Assalamualaikum dan juga selamat petang kepada tuan-puan, kepada followers dan juga likers di page khusus mata CCD CIDB. Okey, insyaAllah petang ni bersama saya lagi sekali. Okey, setelah tadi kita ada problem teknikal sedikit dengan kita punya audio. InsyaAllah kalau siapa-siapa yang baru join ni boleh like, komen dan juga share. Anda boleh dengar tak saya punya suara? Okey, komen sebab kita nak make sure kali ini tak ada apa-apa lagi masalah-masalah teknikal lah. Alright, saya perkenalkan diri, saya Nabila, wakil daripada syarikat BND Legacy. Okey, insyaAllah kita ada sesi sembang petang pada petang ni. Okey, yang mana kita nak berkongsi lah. Kita nak berkongsi serba sedikit sharing pasal MCO. Apakah itu MCO, proses MCO, siapa sahaja. Okey, MCO ni untuk kontraktor grade G berapa sahaja dan apakah bezanya antara MCO dan juga sijil skor. Okey, so siapa-siapa yang ada kesempatan pada petang ni, kalau ada sebarang pertanyaan, anda bolehlah anda boleh komen. InsyaAllah saya cuba bacakanlah. Okey, kalau ada yang bertanya soalan berkaitan tentang perlesenan. Alright. So kat sini, siapa kat sini yang tengah menonton ni, mungkin dia adalah kontraktor G1, kontraktor grade G1 CIDB. Okey, untuk makluman, okey, bagi kontraktor yang dia punya lesen adalah grade G1, mereka akan perlu untuk membuat proses yang dipanggil proses MCO bila tuan-puan ingin membuat proses pembaharuan lesen. Jadi saya ada nak sharekan slide saya pada petang ni. Okey. Okey, nanti tolong komen juga kalau anda boleh nampak paparan slide ni Okey, topik kita pada petang ni, sembang santai kita adalah tentang sijil MCO CIDB. Okey. Sembang santai kita adalah tentang sijil. Alright. Okey, saya teruskan. Okey, so kita nak tahu basic. Okey, kita nak tahu introduction. Apakah tu sijil MCO B. Okey, sebenarnya untuk MCO, sijil MCO adalah merupakan, masuk MCO tu adalah Competitiveness Rating for Enhancement. Okey, yang mana ianya khas untuk kontraktor grade G1. Okey, G1 sahaja yang perlu melalui proses MCO. Okey, yang mana MCO ni dilaksanakan terhadap kontraktor tempatan melalui analisa terhadap jawapan-jawapan yang diberikan oleh kontraktor terhadap 4 parameter yang telah ditetapkan. Okey, so dalam MCO ni dia adalah secara self declaration tau. Kita kena tick. Okey, setiap question A tu kita kena tick lah apa jawapan-jawapan yang diberikan. Okey. So kat sini saya nak tunjukkan contoh sijil MCO tu macam mana. Dia tak jauh beza tau antara rupa dia antara MCO dengan skor. Okey, so dalam sijil MCO ni, okey, dia akan tuan-puan boleh nampak paparan antaranya tentang kita punya maklumat nama syarikat. Okey, dan kita punya nombor bukan nombor
nombor pendaftaran CIDB. Okay, akan ada nombor pendaftaran CIDB. Dan you akan ada date expired sijil MCO. Yang paling penting kat situ, dia ada tulis kat situ tahap berapa, tahap 1 ke, tahap 2 ke, okay, ataupun tahap 3. Okay, dia bukan macam skor tapi untuk MCO dia adalah dipaparkan tahap tahap. Okay, ada QR code kat bawah ni, lepas tu ada logo CIDB dan juga SME Corp. QR code saya rasa tak ada ni. QR code tak. Okay, dia hanya macam ni je lah, simple je. Ada nama syarikat, nombor pendaftaran CIDB, date expired MCO. Lepas tu ada logo kat sini, yang belah kiri ni logo SME Corp, belah kanan logo CIDB. Okay, alright. So apakah dalam 4 parameter yang ditetapkan tu, apakah yang dinilai? Okay, so ada 4 kita panggil kategori lah, 4 kategori yang dinilai. Yang pertama tentang you punya keupayaan kewangan, keupayaan teknikal, keupayaan bisnes dan juga pengurusan perniagaan. So daripada penilaian tadi, inilah yang diambil kira tentang kewangan syarikat, keupayaan teknikal syarikat, keupayaan bisnes dan juga pengurusan perniagaan. Okay, so sebenarnya kita nak tahu juga apakah objektif CIDB jalankan MCO ni. So ini yang apa yang saya paparkan dekat dalam slide ni, apa yang kita ambil daripada garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak CIDB. Yang pertama, objektif dia untuk memberi pengiktirafan dan juga menyediakan platform kepada kontraktor G1 untuk menilai keupayaan syarikat. Seterusnya, untuk membangunkan profil industri bagi mengenal tahap keupayaan. Seterusnya, sebagai asas untuk program pembangunan kontraktor G1. Dan yang terakhir, untuk membantu para klien dalam pemilihan kontraktor G1 yang berkaliber. Okay, so kat sini kita tunjukkan apakah dia punya macam mana skema pemarkahan untuk MCO. Okay, macam saya cakap tadi, ada 4 skop yang dinilai. Keupayaan kewangan, 30 markah, keupayaan teknikal 30 markah, operasi perniagaan 30 markah, pengurusan perniagaan pun 30 markah. So maknanya total marks is 120 markah. Okay, so seterusnya skema penarafahan tahap. Okay, saya ulang lagi sekali, untuk MCO dia ikut tahap, tapi skor mengikut bintang. Okay, so untuk tahap ni, kalau siapa yang dapat tahap 1 tu, maknanya peratusan dia 0 hingga 40%. Okay, 41 hingga 70% dia dapat tahap 2. Manakala 71 hingga 100 dia dapat tahap 3. Tahap 3 ni umpama macam A lah, A+, okay? A+, B, C, macam itulah. Tapi tak payah risau tau tuan-puan, sebab bila kita buat proses MCO ni, dia tak ada sebarang penetapan. Contohnya siapa-siapa yang nak renew lesen dia nanti G1 ni wajib lulus sekian-sekian tahap. Tak ada tak kisah, walaupun you dapat tahap 1 sekalipun, tahap 2 ke tahap 3 ke, tak ada masalah. So tiada sebarang penetapan tahap bagi proses membuat pembaharuan lesen G1. Okey, seterusnya kita nak tengok pula apakah yang definisi lah, istilah dia. Tahap 1 ni begini, tahap 2 ni macam ni, tahap 3 ni macam ni. Okey, so maknanya kalau tahap 1 tu adalah dia didefinisikan sebagai memenuhi keperluan pendaftaran. Pendaftaran asas operasi dan pengurusan. Okey, so seterusnya tahap 2 ni dia dah dikira memuaskan dengan pengurusan serta keupayaan teknikal yang sederhana. Okey, seterusnya ini macam kita kata A lah, tahap 3, cemerlang. Okey, so maknanya boleh dicontohi dalam kalangan grade G1
baik dalam keupayaan kewangan, keupayaan teknikal, operasi perniagaan dan juga pengurusan perniagaan. Okay, so kita ada bagi bonus kat sini. Kita ada bagi juga 5 contoh soalan dalam sijil MCOP. Antaranya yang ada ditanya, apakah jenis aset yang dimiliki oleh syarikat. Yang ini sebenarnya self declaration. Tuan-puan kena tick je. Okay, bukannya kena jawab subjektif, kena buat essay ke, tak perlu. Okay, so dia kat sini ada antara pilihan jawapan dia, mesin atau peralatan, logik atau jentera, premis perniagaan ataupun tiada. Kalau ada, contohlah you memang ada kenderaan kan untuk yang guna untuk syarikat, you tick lah. Okay, kalau memang ada premis, you tick. Okay, seterusnya soalan yang kita bagilah contoh-contoh soalan yang seterusnya. Dia tanya, apakah kelayakan kaki tangan syarikat yang digajikan? Contohnya, kalau kita ni company memang kita owner sendiri ataupun kita ada staff yang ada ijazah ke, diploma ke, STP ke, kita kena tick. Okay, kita kena declare kat sini. Dia, so pilihan jawapan dia ijazah ke atas, diploma, STPM, sijil kemahiran, sijil akademik sama ada SPM, lain-lain. Okay, alright. So next, yang ketiga, bagaimana syarikat mendapatkan projek. Ni anda tuan-puan kena pilih lah. Okay, ini pilihan-pilihan jawapan dia sama ada runding bicara, melalui tender, sebut harga, kerja-kerja undi ataupun tiada. Okay, next, soalan keempat, apakah strategi syarikat untuk mendapatkan projek? Kat sini tuan-puan kena pilih lah pilihan jawapan tadi sama ada dapat melalui hubungan rangkaian ataupun kerjasama, JV dengan mana-mana syarikat. Periklanan dan promosi, contohnya ada buat FB ads ke, ada beriklan dekat surat khabar ke, kan, media elektronik. Ni biasa banyaklah orang banyak promote dia punya servis perkhidmatan dekat dia punya page, kan, dekat dia punya IG dan lain-lain. Boleh pilih. Seterusnya, di manakah syarikat beroperasi? Ini pun dia dapat markah juga tau. So tuan-puan kena tick. Contoh kalau betul ada premis sendiri, tick lah dekat premis sendiri, ataupun premis sewaan kat rumah, lain-lain, ataupun tiada. Mostly G1 kita faham memang mereka beroperasi daripada rumah. Okay, alright. So tuan-puan jangan lupa like, follow kita punya page Kursus Mata CCG CIB yang kita tengah live sekarang ni. Alright, untuk dapatkan info-info terkini daripada pihak kami lah, BND Legacy. Okay, dan juga kita punya website untuk tahu apa event-event terkini yang kita buat. Okay, event terkini kita Kursus Mata CCD hari Isnin ni tajuk Building Information Modeling. Okay, secara online 10 mata CCD. Lagi dibuka pendaftaran. Kalau ada siapa berminat, boleh contact kami. Alright, dan juga anda kalau ada yang aktif dekat IG, kan, suka main IG, boleh follow kita punya Instagram Kursus Mata CCD CIB, Twitter BND Legacy. Yang terbaru, kita ada wujudkan lagi 2 social media, iaitu kita punya YouTube channel. Okay, macam video-video yang kita buat StreamYard ni, kita akan upload juga dekat kita punya YouTube channel BND Legacy Resources, dan juga kita punya channel Telegram Network Contractor Malaysia. Okey, sekian, terima kasih. Alright. Okey, macam tak ada siapa-siapa nak tanya soalan. Ada soalan so far mungkin ramai yang faham lah tu kot. Okey, kita berkongsi tentang MK hanya untuk kontraktor G1 saja. Okey, G2, G3, 4, 5, 6, 7 tu diorang perlu membuat permohonan skor. Skor tu pula untuk siapa? Okey, kalau untuk kontraktor yang nak daftar baru permohonan SPKK
dan juga CJ Tarabumi, diorang wajib dulu melepasi permohonan skor. Skor ni dia ada penetapan, dia ada syarat. Dia bukan simply macam tadi MCOR you dapat tahap berapa, tahap 1 sekalipun you boleh renew kan. Tapi untuk skor ni dia ada syarat atau penetapan minimum star rating yang ditetapkan oleh pihak CIDB. Okey, sebenarnya saya nak share kita punya satu lagi ni tau. Saya nak share satu lagi saya punya information yang saya nak share dekat tuan-puan. Okey, khusus terdekat kami, boleh tengok dekat paparan yang saya buka ni. Pada 8 ni 8 hari bulan Mac ni, saya zoom sikit. Okey, 8 Mac ni kita akan buat khusus secara online menggunakan aplikasi Zoom meeting. Tajuk dia Introduction to Building Information Modelling BIM Methodology and Guide. Okey, yuran RM120 per pax. Okey, yang mana khusus ni entitled untuk 10 mata CCD. Jadi contohlah ada tuan-puan yang berminat, boleh maklumkan kepada kami lah. Boleh maklum kita ada letak kat sini nombor telefon. Okey, saya tengok pun tak ada siapa yang nak bertanya soalan. So kita nak tanya soalan pun saya tak ada nak tambah apa-apa lah. So saya harap melalui perkongsian kita pada petang ni ada sedikit sebanyak lah memberi manfaat kepada tuan-puan terutamanya kontraktor yang G1 tadi lah. Sebab untuk MCOR tadi, permohonan MCOR adalah untuk kontraktor grade G1 sahaja. Okey, so saya rasa sampai di sini saja. Kita dah ambil masa dalam 17 minit bersiaran. Tiada apa-apa yang saya nak tambah. Jadi kalau ada siapa-siapa yang mungkin berminat untuk join kita punya kursus CCD, ataupun ingin mendapatkan kita punya servis bagi sebarang permohonan pembaruan lesen ataupun daftar baru lesen CIDB, kita juga ada tawarkan servis tersebut. Okey, itu saja. Selamat petang, selamat bekerja dan Assalamualaikum.